Dan kita insyaAllah kita terus ke slide yang pertama pada malam ni, iaitu tentang Qarin. Semalam kita dah bincang sedikit. So insyaAllah malam ni kita sambung lagi untuk slot yang nak habis saya nak habis tentang slot perawat Islam. Mudah-mudahan ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang menyertai dalam program 40 hari ni, 40 malam ni, 40 waktu, ada dapat yang boleh membantu di tempat-tempat mereka sendiri. Jadi sebelum meneruskan sebagai seorang perawat, eloklah ikuti dulu kuliah ringkas ini tentang perkara yang sangat penting lah. Penting sangat-sangat dalam sebagai seorang pengamal perawatan Islam. Baik. Jadi kenapa kita kena kenali Qarin dalam perubatan? Supaya tidak tertipu dengan bisikan Qarin tu. Tapi kalau orang tanya kita, kenapa? Bolehkah belajar mengenal jin? Kalau tanya saya tak payahlah sangat-sangat. Yang perlu je. Sebab kalau kita banyak sangat pasal mengenal jin ni, hidup kita je huru-hara nanti. Dia dah alam lain. Dia sebenarnya tak ada kena mengena kita ni. Jin ni. Dia cerita dia, alam dia. Kita cerita alam kita. Tak payah kita sibuk dengan dia. Dan dia pun tak payah sibuk kita. Tapi kerana mereka ni jahat, sama dengan iblis, maka kita kena ambil tahu juga untuk sekiranya ada di kalangan kita yang diganggu, gugat oleh jin dan syaitan ni. Baik. Jadi pada umumnya, Qarin yang kafir ini, kerjanya apa? Iaitu mendorong dampingannya membuat kejahatan. Dampingannya siapa? Kita lah dampingannya. Kita ni yang didorongnya dengan segala khawatirnya, segala bisikan-bisikannya. Dia membisikkan was-was, melalaikan solat, berat nak baca Al-Quran dan sebagainya. Nak berzikir pun berat. Nak berzikir ni Allah, Tuhan jadi yang tahu. Tambah pula kita zikir pula lain pada orang lain. Kalau orang sebut zikir tasbih ni, banyak-banyak orang tak heran lah. Baca tasbih, zikir tasbih, tahmid, tahlil, orang dia biasa. Tiba-tiba kita ajak zikir, menyebut-nyebut, memberi salam kepada Rasulullah, memberi salam kepada para malaikat. Pelik bila pelik sikit macam-macam lah. Dalam hati tu, betul ke amalan ni? Begitu. Sebenarnya tak salah lah. Kita beri salam pada yang kita beri salam malam ni, semua tu ada kisah dia. Kenapa kita buat begitu? Ada sebab-sebab musabab ni. Daripada kita tengok TV, daripada kita dengar radio malam-malam, baiklah kita duduk dalam majlis zikir ni. Baik. Jadi dia nak kita menyentuh, dia ganggu kita. Ketika kita berwuduk, dia ganggu kita. Dia bukan dia saja, dia macam kepala. Ada lagi yang syaitan-syaitan jin-jin yang lain dijemputnya sekali untuk menghasut kita. Malah dia bekerja sekuat tenaga untuk menghalang dampingannya membuat ibadah dan kebaikan. Dia memang buat nak halang kita daripada berbuat kebajikan dan kebaikan. Macam-macam dia akan halang kita. Macam mana halangan dia? Dia ingatkan kita benda-benda yang kita suka, benda-benda maksiat dan sebagainya. Bila dia ingatkan kita ke sana, akhirnya kita jadi malas. Kita pun tak nak lah. Biar je lah. Padahal itulah Qarin, bisikannya. Kemudian, malaikat juga ada di sisi manusia. Untuk mengimbangi usaha Qarin ini, Allah utuskan malaikat. Iaitu Qarin daripada malaikat. Ia akan membisikkan hal-hal kebenaran dan mengajak membuat kebaikan. Maka terpulanglah kepada manusia untuk memilih pengaruh mana yang lebih kuat. Walau bagaimanapun orang-orang Islam mampu menguasai dan menjadikan pengaruh Qarinnya lemah, tidak berdaya. Baik, ada dua perkara kat sini. Pertama, Qarin, bangsa kafir. Yang kedua, Qarin malaikat. Yang satu, iblis, yang Qarin yang jahat daripada syaitan, sentiasa mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Itu kerja dia. Dia bisik macam-macam benda kita nak buat. Dia ganggu kita macam-macam.
Yang kedua, daripada malaikat. Maka malaikat ini membisikkan hal-hal kebenaran, hal-hal kebaikan. Itu yang dibisikkan kepada manusia. So, dua-dua ni kita kena faham. Jadi kita yang nak memilih yang mana tu pula atas kita. Sebab Allah ada ilham dah jalan-jalan kebaikan. Jalan baik tu Allah ilham dah. Dia ilhamkan atas sana itu jalan kebaikan dan jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita selalu sebut ayat-ayat tu. Sebab apa? Nak bagi ingat. Diilhamkan. Kita ni dah ada ilham dah. Kalau kita silap pilihan, kan salah kita.